Salam sejahtera, Cikgu Tawa. Gembira dapat berjumpa anda semula di dalam pelajaran permulaan 1.5. Hello, I am so happy to see you again in this lesson for beginner 1.5. Pengajaran hari ini berkait rapat dengan isi kandungan pelajaran hari ini. Seperti mana yang anda telah lihat, tajuk pelajaran hari ini adalah memerihalkan orang lain. Lepas tu ada pula perkataan membawang kat situ. Kita nak belajar mengumpat ke ni? Tidaklah. Apa yang membezakan antara pemerihalan dan mengumpat? Okey, syaratnya bila kita bercakap tentang orang lain, terutamanya apabila kita bercakap kepada orang ketiga, okey, ia mestilah, apa yang kita perkatakan itu mestilah menepati 3 syarat supaya ianya tidak menjadi mengumpat atau membawang, iaitu benar, baik dan bina. 3B, ya, benar, baik dan bina. Benar maksudnya tidak ada unsur benda-benda palsu di situ. Yang baik itu baiklah, tak ada yang jahat. Dan membina pula adalah sesuatu yang mana bila kita perkatakan tentang orang kedua kepada orang ketiga, ya, ialah kita memperkatakan sesuatu tentang orang lain kepada orang, ya, kita pastikan bahawa apa yang kita pertuturkan itu akan membaiki dan membina. Contohnya silaturahim antara kedua-dua mereka, ya. Right. So, the life lesson today is closely related to our English lesson. You saw on the title just now the word membawang. Membawang means gossip. So are we going to learn to gossip? No. We are going to learn to describe someone. So what is it that differentiates between describing and gossiping? When we are describing someone, we must make sure that what we are saying is true, good, and it builds up on the person we are talking about. When I say build up, for example, it can build up or repair the relationship between people. Yes, this is important. Mari kita mulakan dengan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah berkenaan dengan, sekali lagi, pastikan kita boleh membina ayat yang betul, di mana subject verb agreementnya betul untuk memerihalkan diri dan juga orang lain. So today's lesson has the objective of using the correct subject-verb agreement in sentences to describe oneself and others. Baiklah, kita lihat sekarang subject-verb agreement. Dalam pelajaran permulaan 1.4, kita telah pun melihat subject-verb agreement untuk ayat-ayat positif. Dalam pelajaran hari ini, kita akan lihat subject-verb agreement untuk ayat-ayat negatif. In lesson beginner 1.4, we have looked at subject-verb agreement for positive sentences. In this lesson, we are going to look at subject-verb agreement for negative sentences. I am not, I'm not. He is not, he's not, or he isn't. She, she's not, or she isn't. It, it's not, or it isn't. You, we, they are not. You, you're not, you aren't. We are not, or we aren't. They are not, or they aren't. Okay? Perhatikan di sini, he, she, it, you, we, they ada 2 bentuk, ya, yang mana menggunakan is, not dan are not tu ada 2 bentuk. Jadi kita hanya gunakan bentuk yang pertama ni je buat masa sekarang, ya. Jangan kelirukan diri, satu bentuk aja. I ni pula tak ada masalah, cuma ada 1 bentuk. Okey? Jadi ingat, kita gunakan 1 bentuk ini sahaja, yang mana cikgu telah letak dalam kurungan, cikgu telah gariskan dan juga cikgu telah gelapkan dia. Ya, kita guna 1 bentuk ni aja. Seterusnya, mari kita latih to be dengan ayat-ayat dalam keadaan. Let's do situational practice.
Hi, I'm Alice. Hi, saya Alice. I'm not Christine. Saya bukan Alice. She's Christine. Dia adalah Christine. She's my sister. Dia adalah adik atau kakak saya. She's not my friend. Dia bukan kawan saya. We are not married. Kedua-dua kami belum berkahwin. We live with our parents. Kami tinggal bersama ibu bapa kami. This is our home. Jadi kenapa cikgu gariskan live dengan this ni adalah kerana kesemua ayat ini jika anda perhatikan kita gunakan perkataan pertama pronoun dan yang keduanya diikuti oleh verb to be. Pronoun ialah I, he, she, you, we, it, they. Ya. Tetapi verb to be pula am, is, are. Yang ini pengecualian. We adalah pronoun tapi live ini adalah verb. This pula adalah satu jenis perkataan yang dinamakan demonstrative adjective. Okey? Jadi perkataan-perkataan ni kita belum belajar tapi kita gunakan dulu. Tak ada apanya, tak payah ingat nama-nama perkataan tu. Just tahu gunakan dengan cara yang betul aja ya. Okey? Kita sambung lagi buat latihan situational practice. Let's do more situational practice. I'm at work. I'm a nurse. I'm not a doctor. This is my colleague, Karen. She's a doctor. She's not a nurse. She's a good doctor. We work at the hospital. Kami berada di tempat kerja. Saya adalah seorang jururawat. Saya bukan seorang doktor. Ini adalah rakan sekerja saya, Karen. Dia adalah seorang doktor. Dia bukan seorang jururawat. Dia adalah seorang doktor yang baik. Kami bekerja di hospital. Kita teruskan lagi dengan situational practice. These are my colleagues. Mereka adalah rakan-rakan sekerja saya. They're not my friends. Mereka bukanlah rakan saya. They are at work. Mereka berada di tempat kerja. They like their work. Mereka suka kerja mereka. They are not lazy. Mereka tidaklah malas. They are professionals. Mereka adalah para profesional. Mereka adalah pekerja barisan hadapan. They are frontliners. Their patients like them. Pesakit-pesakit mereka menyukai mereka. These are my friends. Mereka adalah rakan-rakan saya. They are not my colleagues. We are at the mall. Mereka bukanlah rakan-rakan sekerja saya. We are at the mall. Kami berada di pusat membeli belah. We are not at work. Kami bukanlah berada di tempat kerja. We like each other. Kami saling suka menyukai antara satu sama lain. They are funny. Mereka amat lucu. They are not serious. Mereka tidaklah serius. We are young. Kami muda belaka. We aren't old. Kami bukanlah tua. Mari kita lihat pula ayat-ayat yang merujuk kepada benda dan haiwan. Di sini haiwan peliharaan. Let's now look at sentences that describe things and cats or animals. Yeah? Okay. These are my cats. They aren't stray cats. They have collars. Their names are Deb and Jerry. They are on a car. They're not under my car. It's my car. It's not a new car. Okey, kat sini cikgu nak minta tolong sikit. Cikgu tak dapat nak terjemahkan dengan betul dan yakin istilah bahasa Melayu untuk stray cats dengan collar kucing ni. Ya, kalau ada sesiapa yang baik hati bolehlah komen kat bawah tu bagi tahu cikgu apa istilah yang betul. Tapi apapun cikgu cuba ya setahunya ya. These are my cats. Ini adalah kucing-kucing saya. They aren't stray cats. Mereka bukanlah kucing yang tiada tuan punya. They have collars. Mereka memakai collar kucing. Their names are Deb and Jerry. Nama mereka adalah Deb dan Jerry. They are on a car. Mereka berada di atas kereta. They are not under my car. Mereka bukanlah berada di bawah kereta saya. It's my car. Ini adalah kereta saya. It's not a new car. Kereta ini bukanlah kereta baharu. Baiklah,
kita baru sahaja selesai mempelajari ayat-ayat bagi memperihalkan diri kita dan orang lain. We have just finished learning and practicing sentences to describe ourselves and others. Throughout these few units, we have been practicing sentences, and all the sentences that we have used throughout Unit 1.1 till Unit 1.5 are sentences built on some grammar rules. Ayat-ayat yang telah kita gunakan sepanjang pelajaran 1.1 hinggalah pelajaran 1.5 ini adalah berlandaskan beberapa peraturan tata bahasa. Mari kita imbas kembali apakah peraturan tata bahasa tersebut. Let us recap what are the grammar rules that we have used in constructing the sentences. Right? So, the first grammar rule, peraturan tata bahasa yang pertama adalah kita menggunakan pronouns dan possessive pronouns sebagai subjek di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, kita telah menggunakan pronouns dan possessive pronouns di dalam ayat-ayat tersebut. So the first grammar structure is that we used pronouns and possessive pronouns as subjects in the sentences. The second rule that we learned is what is known as the SVO rule. Hukum kedua yang kita pelajari di dalam membentuk atau membina ayat-ayat adalah wujudnya SVO rule di dalam bahasa Inggeris. Mengikut undang-undang ini atau hukum ini, setiap ayat dalam bahasa Inggeris mestilah mempunyai subjek, verb dan objek. Di mana di dalam unit ini kita membina ayat-ayat menggunakan pronouns dan possessive pronouns sebagai subjek, ya, dan kita menggunakan to be verbs sebagai verb. In this unit, we use pronouns and possessive pronouns as subjects in our sentences and be verbs as our verbs. The be verbs we used are am, is, are. Kita menggunakan be verb, am, is dan are. Kita juga telah memastikan ayat-ayat kita mematuhi peraturan subject-verb agreement. We also made sure that our sentences followed the subject-verb agreement. Apakah maksudnya subject-verb agreement? Menurut subject-verb agreement, jika subjek singular, verb pun mesti singular. Jika subjek plural, verb pun mesti plural. Itu yang kita dah belajar, ya. Iaitu kalau contohnya subjek I, ia adalah singular. Jadi verbnya adalah am. Be verb di sini adalah am. We adalah plural. Jadi be verb yang kita gunakan adalah are, plural. Ya, itu contoh. Kita telah membina kedua-dua ayat positif dan negatif. We have constructed both positive and negative sentences. Dan di sepanjang pelajaran ini juga kita telah menggunakan simple present tense. Throughout this lesson, we used simple present tense in all the positive and negative sentences that we constructed. Selain daripada itu, kita ada menggunakan beberapa perkataan lain, ya, iaitu this and these. Ini adalah contoh kata sifat. We have also used this and these in many of our sentences. These are examples of adjectives. We also used has and have. These are more examples of be verbs. And we also used words like and likes. These are examples of action verbs. Jadi kita juga telah menggunakan has dan have yang merupakan dua lagi contoh be verb, dan kita juga menggunakan kata kerja, ya, iaitu kata kerja seperti like and likes. Kata kerja ni banyaklah dalam bahasa Inggeris, ya, beribu-ribu. Tapi kita hanya menggunakan like and likes di dalam unit ini. Baiklah, kita akan memperbanyakkan latihan membina ayat-ayat untuk 3 keadaan ini menggunakan peraturan-peraturan ini dalam 2 atau 3 unit akan datang.
Okey. Jadi sekian saja pelajaran hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pelajaran ini. Jumpa lagi. Kalau suka, jangan lupa klik like, share, comment and subscribe. Bye-bye.